وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sebut pada kuliah subuh pagi tadi, bila mana seseorang boleh melakukan taat kepada Allah, maka ianya merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala menyatakan di dalam kitab Al-Hikamnya bahawa perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia tidak ada haula manusia dan tidak ada quwwata manusia. Tuan-tuan, maknanya perbuatan baik yang kita boleh lakukan ini, dia bukanlah daripada ikhtiar kita kerana kekuatan kita, tetapi kita boleh melakukan kebaikan ini adalah kerana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidayat, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Hei Muhammad, kamu tak boleh beri hidayat kepada siapa yang kamu suka, kata Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW, seluruh kehidupan Nabi barakah. Kematian, kewafatan Nabi juga satu barakah. Dan tuan, sungguh pun begitu.
Nabi SAW tak boleh memberikan hidayat kepada siapa yang dia kehendaki. Kerana kata Allah, walakinnallaha yahdi man yasha. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan hidayat itu, yang berikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita boleh berada di sini dan kita boleh melakukan taat, tidak lain tidak bukan adalah kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, antara alamat seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yussira lahu amalun ahlil jannah. Maka dia dipermudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu alamat bahawa dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala alamat orang yang dimasukkan ke dalam neraka, Nabi SAW sebut yusira lahu amalun ahlin nar, maka dia mudah melakukan amalan-amalan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka apa yang kita boleh buat pada hari ini, ianya tidak lain tidak bukan adalah kerana pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan bimbingannya kepada kita manusia yang sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyatakan, antara tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada seseorang. Tuan-tuan, kita muhasabah tengok ada tak tanda ni kepada kita, supaya tuan-tuan kita dapat perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya setakat nak senang atas dunia, tetapi kita juga nak senang ketika mana di akhirat besok. Sebagaimana yang kita pinta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan dunia, dan berikan juga kami kebaikan di akhirat. Bukan setakat tu, lepaskan kami daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nikmat kalau kita jadi seumpama Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman orang yang kaya raya. Bukan setakat kaya, malah kekayaan dia diberikan keberkatan oleh Allah. Tuan-tuan, nikmat kalau kita jadi seumpama Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah, kaya tetapi kekayaannya dibelanjakan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nikmat kalau jadi orang yang macam ni. Bahkan kata Nabi SAW, ni'mal mal fi yadi salihin. Betapa nikmatnya kalaulah harta ini didapatkan oleh orang-orang yang soleh, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maka kita nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak senang di dunia, dan kita juga nak senang pada hari akhirat besok. Maka kita bersyukur dengan Allah. Bila mana kita boleh melakukan taat ini, maka ini merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan,
Orang yang bila mana dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia senantiasa di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tak ada benda lain, tidak ada strategi lain yang lebih baik daripada strategi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu di antara adab bila mana kita bermesyuarat, tuan-tuan, kita kena mesyuarat dah. Apa-apa yang kita nak buat, kita kena rangka bagi elok. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa Allah, perkara baik apabila tidak dirancang dengan begitu rapi, dia akan dikalahkan dengan perkara jahat yang mempunyai perancangan yang begitu kemas. Tuan-tuan, jadi kita mesyuarat, kita rangka bagi elok, tuan-tuan. Tetapi Islam dia letakkan satu garis panduan. Tidak ada keputusan, tidak ada strategi, tidak ada perancangan yang lebih baik melainkan perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu bila mana kita mesyuaratkan apa semua sekali ni, tuan-tuan, jangan lupa kata ulama, di akhir mesyuarat, di akhir perancangan kita, fanatawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana tidak ada petunjuk, tidak ada perancangan yang lebih baik daripada perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tengok baik tak baiknya perancangan Allah. Satu hari bila mana Ummu Salamah, dia kematian suami dia Abu Salamah. Tuan-tuan, pada pandangan Ummu Salamah, tak ada dah lelaki yang boleh menyamai dengan Abu Salamah suami dia. Tuan-tuan, dalam pandangan dia, inilah lelaki Melayu terakhir. Tapi dia orang Arab lah. Ni istilah kita. Kita orang Melayu, kalau tengok orang yang baik, tengok orang yang susah nak jumpa orang macam ni, tuan-tuan, kita kata apa kat dia? Dia adalah lelaki Melayu terakhir. Tuan-tuan, nak kata apa? Tak ada dah orang macam dia, kecuali dia seorang ya. Tuan-tuan, Ummu Salamah, bila mana kematian Abu Salamah dalam peperangan, maka dia rasa kecewa, dia rasa gundah gulana. Kerana apa? Bagi dia, hanya suami dia lah lelaki yang terbaik di dalam pandangan dia. Tuan-tuan, cuma dia teringat pesan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, yang ni boleh amai, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang diuji oleh Allah, siapa-siapa yang ditimpakan dengan musibah, maka hendaklah dia membaca banyak kali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, ayat ni biasanya kita baca bila kita dengar ada orang mati saja. Tuan-tuan, ulama dia ajak pada kita bahawa bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya sekadar kepada orang mati, tapi bila diuji, bila mana kita ditimpakan dengan musibah, tuan-tuan, bacalah ayat ni. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ayat ni ketika mana ditimpa musibah, Allah menggantikan bagi dia apa-apa yang telah diambil oleh Allah dengan benda yang lebih baik daripada tu. Tuan-tuan, Ummu Salamah tiap-tiap hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya Nabi SAW masuk meminang kepada Ummu Salamah. Tuan-tuan, Abu Salamah dengan Nabi SAW, siapakah yang terbaik antara dua orang lelaki ni? Tuan-tuan, jawapan tu tanya dengan anak kita yang mengaji dekat Pasti, yang mengaji dekat Tadika. Tuan-tuan, kalau tanya dengan mereka,
Nabi dengan orang lain, mana lebih bagus? Tuan-tuan sudah pasti jawapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, seluruh daripada tingkah laku dia adalah berdasarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu cerita ni daripada kitab Ihya'u Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan tuan, satu hari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, dia berniaga, lepas berniaga dapat untung apa semua sekali. Tuan-tuan, tiba-tiba keuntungan dia dicuri oleh orang lain. Tuan-tuan, kan dicuri oleh orang lain. Tuan-tuan, ni tanda ahli syurga Allah. Tuan-tuan, ni tanda bersihnya hati. Tuan-tuan, ni tanda orang yang berjalan pada hidayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana keuntungan dia dicuri orang, duit dia dicuri orang, maka orang ni pakat kesian dengan Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud ni kaki dia halus. Orangnya tak besar mana, orangnya halus ni Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan, tapi kata Nabi SAW, kalaulah diambil kaki Abdullah bin Mas'ud lalu ditimbang pada timbangan Allah, maka nescaya kaki itu jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Tuan-tuan, Masya Allah, nah, kedudukan Abdullah bin Mas'ud pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengok macam mana orang yang dipandu oleh Allah. Tuan-tuan, bila duit dia hilang, orang pakat kesian dengan Abdullah bin Mas'ud. Lalu mereka pun kata, celaka orang yang curi duit Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala potong tangan dia. Mudah-mudahan dia diberikan kecelakaan oleh Allah. Tuan-tuan, orang kata macam tu. Tapi Abdullah bin Mas'ud, dia angkat tangan dia. Ya Allah. Tuan-tuan tengok, kita tak terfikir pun nak fikir sebagaimana yang difikir oleh Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan, sebab itu istimewa orang yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud doa dengan Allah, ya Allah, kalaulah orang yang curi itu kerana kesempitan hidup dia. Tuan-tuan, kita kalau kena curi mutu, kalau kena curi kereta, tapi jangan curilah. Moga kereta ada sebiji tu ya. Kalau kereta banyak tak apa. Tuan-tuan, maka Abdullah bin Mas'ud doa, ya Allah, kalaulah dia mencuri kerana kesempitan hidup dia. Tuan-tuan, kita kira kalau orang curi ni orang jahat lah. Tuan-tuan, tu je kita punya fokus pemikiran kita. Orang ni jenis orang tak ada kerja, orang ni jenis orang yang apa ni, moral dia rendah. Tuan-tuan, tapi Abdullah bin Mas'ud dia doa dengan Allah, ya Allah, kalaulah dia ambil duit aku kerana kesempitan, ya Allah, berkatilah apa yang dia ambil. Tuan-tuan, tak pernah rasa takut, tak pernah rasa bimbang. Kenapa? Kerana dia memandang bahawa rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud doa lagi, ya Allah, kalaulah dia mencuri kerana memang dia itu seorang penjenayah, memang dia tu orang jahat, ya Allah, aku minta dengan kau, ya Allah, jadikanlah dosa dia kali ini adalah dosa yang terakhir. Tuan-tuan, siapa yang nak doa ke orang macam ni? Tuan-tuan, siapa dia yang boleh fikir sebagaimana fikir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda? Tuan-tuan, maka ni contoh macam mana satu orang yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hampir dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu bila mana kita boleh melakukan taat kepada Allah, ini merupakan satu nikmat yang perlu sangat
untuk kita syukuri kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kita pandang. Jangan kita pandang perkara taat ni dia tidak ada kena mengena dengan perkara dunia kita. Tuan-tuan, anak nakai, anak dia tak dengar kata kerana dosa yang kita lakukan pada Allah. Tuan-tuan, rezeki kita tak lancar. Pasal apa tak lancar ni? Tuan-tuan, mungkin ada kita melakukan perkara-perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuan-tuan, untuk diri kita, kita kena merendah diri selalu. Kita jangan kata, amboi, sikit-sikit dosa dah. No. Amboi, sikit-sikit salah kita dah. Tuan-tuan, bagi diri kita, kita nak kena kata, saya berdosa dengan Allah. Kalau orang lain, dia kata dekat orang, dia kena kata apa? Sabarlah di atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Tuan-tuan, tapi bahagian diri kita, kita nak kena cari apa punca yang rezeki tak lancar, kemudian anak nakai. Tetapi disebut oleh ulama, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perbuatan dosalah yang menyebabkan manusia itu urusan dunia dia tak dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berbeza dengan orang yang taat kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang taat dengan Allah, dia berserah kepada Allah, dia buat baik pada Allah. Allah Taala kata apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dia akan diberikan dengan kehidupan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, dan bersyukurlah bila mana kita boleh buat taat dengan Allah. Kenapa? Allah Taala sebut dah, orang yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, la azidannakum, nikmat itu pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat tu tazkirah petang kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.